Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita jumpa lagi pada hari ini untuk kita sharing mengenai tips ataupun isu perundangan di Mahkamah Syariah. Pada hari ini kita berada di luar, yaitu di Teluk Likas. Oke, Uncle belanja lah view nih di belakang nih. So kamu boleh nampak lah tuh bangunan PKNS, di mana bangunan tuh merupakan bangunan kerajaan negeri. Semua menteri-menteri berada di sana. So hari ini kita akan meneruskan membincangkan isu perundangan syariah. Hari ini Uncle mau bawa tajuk nikah kampung nih. Di dalam perundangan dia merupakan perlu disahkan pengesahan pernikahan sama ada poligami ataupun tidak. So cerita dulu, kenapa mau what is the significant mau cerita pasal ni? Sebab ramai sangat orang Sabah macam gini. Ya, sebab ramai sangat orang Sabah ni yang tidak bernikah secara sah, iaitu nikah berdaftar dengan Jabatan Agama. Oh ya, Uncle lupa. Sebelum tu Uncle mau introduce, nama Uncle Sufian Ismail, merupakan pengamal perundangan syariah di negeri Sabah, atau lebih dikenali dengan Peguam Syar'i. Okey. So hari ini kita akan sambung baliklah sharing kita mengenai isu perundangan di Mahkamah Syariah di bawah tajuk nikah kampung. So Uncle rasa perkara ni yang paling ramai sangat di Sabah, bernikah kampung dan menyebabkan anak mereka tu tidak dapat sijil lahir warga negara. Okey, boleh bagi pengertian nikah kampung dulu kah? Bagaimana dia dilakukan kah? Supaya orang tahu apa tu nikah kampung. Banyak orang memberi alasan dia tidak tahu dia nikah kampung. Inilah masalah besar orang kita. Dia tidak mengetahui dia nikah kampung. Dia tidak dapat membezakan sama ada nikah dia ni nikah yang berdaftar ataupun nikah kampung. Okey. First, Uncle mau bagi tips. Nikah kampung ni nikah yang tidak ada kursus, tiada isi borang, tidak ada daftar borang tu di Jabatan Agama, okey. Dan imam itu pula imam yang tidak bertauliah. Kadang-kadang orang tanya lagi, Uncle macam mana mau tahu imam bertauliah? Bila kamu ambil borang di Jahin, kamu kena tanya, di manakah daerah yang kamu mau nikah? Contoh kalau daerah Kota Kinabalu. So, tanya Jahin, siapakah imam yang bertauliah? Sebab imam yang berdaftar ni ada tersenarai. Kalau imam wali hakim, ada dua saja imam wali hakim yang boleh menikahkan di Kota Kinabalu. Untuk daerah-daerah lain ada lagi imam lain. Untuk nikah yang bukan wali hakim, nikah biasa, ramai juga imam yang boleh menikahkan. So, pastikan orang yang menikahkan kamu semasa kahwin nikah nanti adalah imam yang tersenarai, berdaftar dengan Jabatan Agama. Jadi inilah tips yang perlu kamu ambil tahu. Jangan lagi nanti jumpa Uncle betul saya swear saya tidak tahu yang ini nikah kampung. Okey, today Uncle mau bagi tips macam mana membezakan di antara nikah kampung dengan nikah yang berdaftar. Okey, selalunya kan kalau orang nikah kampung, macam mana cara dia tu? Dia buat majlis lah konon kan. Lepas tu dia jumpa ketua kampung kah? Macam mana tu? Biasanya nikah kampung ni dia nikah seperti yang biasa, cuma beza dia imam itu tidak berdaftar. Imam tu selalu dorang dapat daripada mana? Biasanya dorang ambil imam kampung lah, imam rawatib ataupun imam yang selalu menjadi imam solat 5 waktu di kampung-kampung. Oh, dia macam mengaku ataupun secara kebiasaan memang dia kasih nikah orang. Iya, sebab sekarang ini apa yang Uncle difahamkan, penguat kuasa agama telah mula bertindak untuk mendakwa di mana imam-imam kampung yang cuba bernikahkan orang awam ni. Jadi sebab kita mau faham bah macam mana selalu orang buat. Selalu orang buat, dia akan nikah di rumah-rumah lah. Dia akan panggil imam tu pergi ke rumah. Dia akan panggil hanya keluarga terdekat. Kebanyakan imam-imam ni tidak tahu hukum.
Kenapa Uncle cakap tidak tahu hukum? Pandai-pandai dia cakap wali hakim. Sedangkan wali hakim ini perlu mendapat kebenaran mahkamah. Ingat, ada lagi orang bila Uncle tanya, kamu waktu nikah wali sama siapa? Wali hakim. Bila Uncle tanya, wali hakim tu di mana kamu dapat? Ya, imam yang kasih nikah tu dia cakap wali hakim saja. Maksudnya di sini, imam ni pun tidak ada pengetahuan undang-undang. Jadi secara kelaziman dia, kalau macam pasangan ni mau kahwin, ya, mamak dia pergi carilah imam di kampung. ya, kelazimannya. Lepas tu dia panggil pergi rumah, panggil keluarga. Lepas tu nikah lah konon. Nikah. Macam majlis gitu. Macam majlis biasalah, ada makan-makan lah apa semua. Jadi itu apa dia punya apa tu bacaan-bacaan tu? Ikrar ke tu apa tu? Maksudnya apabila nikah kampung, kebanyakannya dorang ni nikah tidak bertaklik. Ini lagi satu tips. Tapi kadang-kadang mungkin dorang tiru juga dengan borang nikah tu. Oh, actually dorang ni tiada kursus ke apa? Dorang main buat-buat saja begitu. Betul. Imam yang kau kasih nikah ni pun tiada kursus, tiada tauliah. Kebiasaannya apabila imam bertauliah, sebelum dia menikahkan, dia akan mengarahkan si suami itu mengikrarkan taklik. Ada 3 taklik perlu diikrarkan dan perlu ditandatangani oleh si suami sebelum akad nikah. So kalau kawin kampung tiada lah. Selalunya tiada. Dia akan nikahkan aku nikah begitu saja. Lepas tu sah macam dalam TV lah. Tapi tiada isi borang. Ada kemungkinan, ada juga sedikit yang tipu nih, dia isi borang. Kebanyakannya imam yang style begini nih bekas imam yang bertauliah, tapi telah tidak disambung lesen dia. Mungkin atas sebab-sebab tertentu lah. Kita pun tidak pasti kenapa lesen dia tidak disambung. So orang yang pernah jadi imam tauliah nih, dia mungkin ada canggih sikit. Dia suruh isi borang, dia beli borang. Tapi sebenarnya borang itu tidak didaftarkan. Tapi kan mungkin itu imam kan sudah jadi turun-temurun bah. Ya, itulah Di masalahnya. kampung-kampung selalunya. Ya, jadi Uncle mau bagi tips bagi bakal-bakal pengantin. Pastikan kamu mendapat senarai terkini imam-imam yang bertauliah untuk menikahkan kamu nanti. Di rumah lah, di kampung-kampung Tak kan. kisahlah nikah di rumah kan, nikah di mana, janji imam tu bertauliah. Dan pastikan juga borang tersebut didaftarkan di jabatan agama. Maksudnya selepas kamu nikah, kamu terus pergi jahin, tanya, kami punya nikah sudah didaftarkan kah belum? Dan bagi tahu siapa imam yang menikahkan kamu tu. Ada Biar- orang cakap kan, alah dia bilang itu hukum je batu. Kalau ikut hukum agama Islam dia bilang halal apa ni? Okey sudah tu dia cakap. Itu undang-undang manusia buat je tu. Yalah, kalau undang-undang manusia buat, kasih biarlah anak tiada IC. Itu IC pun undang-undang yang buat manusia. Tapi actually kalau ikut hukum dia anu lah tu. Dia pas Okey, ke tu. ikut hukum dia kena lihat rukun nikah. Kalau cukup 5 rukun nikah sah. Kebanyakannya yang tidak sah ni sebab dorang tidak berwali. Kalau orang yang bernikah ni ada wali bapa kandung ataupun abang kandung sekiranya bapaknya sudah meninggal dunia, yang itu berkemungkinan pernikahan dia sah sebab ada wali yang mewalikannya. Kebanyakannya tiada wali, terutama orang yang suka kawin dengan bukan warga negara ni. Sebab perempuan-perempuan bukan warga negara ni keluarganya tiada di Malaysia. Jadi pandai-pandailah dia cakap wali hakim. Betul, metode tu wali hakim, tapi dorang tiada pun dapat perintah mahkamah wali hakim. Sebab agak mustahil orang yang telah memohon wali hakim di mahkamah syariah akan bernikah kampung-kampung. Lebih bagus nikah di Jahin dengan kadar harga RM150 saja, berbanding kamu nikah kampung kadang-kadang bayar, Uncle dengar sampai 500. Ada yang sanggup bayar 1.000 sama tu imam. Sedangkan di Jahin, imam cuma dapat untuk menikahkan tu RM110. Dia punya saksi-saksi 2 orang tu baru RM20. Okey Uncle. Apakah kesan? Ini yang kita mau syok dengar nih. Ya, Apakah kesan kawin kampung nih? okey. Kesan Pertama. kawin kampung. Pertama, Mesti ada kesan dia. Sebab itulah ramai orang mau buat pengesahan. pertama tiada sijil kawin. Apabila tiada tiada sijil sijil kawin, kawin,
Bila mengandung, confirm lah kamu tidak boleh pergi klinik kerajaan. Klinik kerajaan dia akan minta mana sijil kawin. Siapa yang merana sini? Yang merananya bini. si perempuan, si bini yang mengandung, sudahlah sakit mengandung, kena lagi begini punya musibah. Selalu lelaki, selalu suami dia ndak sibuk membuat pengesahan nih kalau masih dalam begini punya kan tahap. Jaranglah suami mau biar, dia akan tersentap ataupun kelang kabut mau bikin bila anak dia tu sudah besar. Nah, kita cerita dulu pasal pelan-pelan kita cerita step by step. Mula-mula dia ndak dapat pergi klinik. Ya. Dia pregnant. Yes. Lepas tu Sudah nanti beranak, kalaulah perempuan ini bukan warga negara, anak ini automatically tidak boleh mendaftarkan sijil lahir. dia boleh beranak di hospital kerajaan nggak? Confirm boleh tapi bayar macam Mahal orang pati. kan? Ya, macam mana bukan warga negara beranak di hospital kerajaan, samalah dengan perempuan tersebut. Sebab dia tidak lepas tu sijil sijil nikah. lahir dia? Sijil lahir tidak dapat didaftarkan sebab mama bukan warga negara. Kalau mama tu warga negara, dia boleh daftarkan sijil kelahiran tanpa bapak. Okey, itu kalau mama dia yang bukan warga negara kan? Iya. Kalau bapak dia yang apa nih? Kalau mama dia warga negara, bapak dia yang bukan warga negara tapi tiada sijil nikah. Sebab dia kahwin kampung. Iyalah, yang tadi dia punya impak tu tadi mau pergi hospital klinik pun tidak boleh. Bukan tidak boleh pergi klinik, dia tidak dibenarkan untuk ambil rawatan setiap bulan seperti warga negara yang lain. Dia terpaksa ikut pergi klinik kesehatan tu mengikut yang orang yang tidak sijil nikah. Itu satu. Yang kedua, dia mau kasih binti itu memang tidak dapat. Bayangkanlah apa orang pikir kalau kamu punya anak kena bintikan orang lain. Apalah Abdullah? Abdullah. Sebab apa? Padahal nama laki kamu lain. Tapi anak ni terpaksa dibintikan dengan Abdullah. Dah sekarang memang tidak nama bapak. Nama solo je. Yang baru-baru ni sudah ada mula balik. Oh ya. Ya. Yang nama solo tu rasanya pada tahun 2000 sampai 2005. Selepas tu diaktifkan semula bin Abdullah. Kalau di sekolah macam sekolah sekarang memang tidak dia solo je tu. Jadi kami tahu orang tidak ada sijil nikah. Ya. So dia akan jadi impak lagi apabila dia akan jadi berkesan lagi apabila mau pergi buat IC. So sekarang kesan dia pada siapa? Pada anak. Pada anak, pada isteri. Jadi, okey, satu lagi cerita sama isteri. Contohlah dalam mengandung tu, kamu bergaduh mau bercerai. Uncle tanya kamu boleh bercerai ke? Sebab kamu tiada sijil nikah, macam mana kamu mau memohon cerai di mahkamah? So, kamu punya status ni hanging. Mau cakap nikah, tiada sijil nikah. Mau minta cerai, belum bernikah. Bukan belum bernikah apa, belum bernikah secara sah mengikut undang-undang. Jadi, Uncle mau bawa satu story case Uncle. Sebelum ni yang Uncle pernah handle, di mana dia melibatkan isteri yang kedua. Bayangkan kesian, isteri yang kedua ni orang Sarawak. Dia nikah kampung. Jadi apabila berlaku pertelingkahan di mana perempuan ni telah ditinggalkan lama, ada berapa anak sudah, mungkin 2 anak. Tinggal berapa lama, berapa tahun tu? Dia ditinggalkan lebih kurang mau 7 tahun. Lepas tu isteri ni memohon cerai. Apabila dia mohon cerai di negeri dia, Mahkamah Syariah Negeri di Sarawak tu, dia mengarahkan supaya si wanita ni supaya mendaftarkan dahulu pernikahan dia di Sabah. Bayangkan daripada Sarawak terpaksa ke Sabah untuk mendaftarkan pernikahan dia, mengesahkan dulu. Oh, walaupun berapa tahun sudah kan? Sudah berapa tahun? 5-6 tahun.